Di hujung sebuah kampung ada seorang pemuda bernama Si Tanggang. Si Tanggang tinggal bersama ibunya dalam keadaan yang miskin. Dia selalu berkhayal untuk menjadi seorang yang kaya raya dan terkenal pada suatu hari nanti. Pada suatu hari, ketika Si Tanggang sedang memotong kayu api untuk dijualkan kepada orang kaya, seorang kawannya datang lalu memberitahunya bahawa sebuah kapal sedang berlabuh di tepi sungai berdekatan dengan rumahnya. Si Tanggang merasa amat teruja lalu bergesa-gesa menuju ke sungai itu untuk melihat sendiri apa yang dikatakan oleh kawannya itu. Setibanya di kapal itu, Si Tanggang melihat ramai orang kampung sedang berbual menaiki kapal itu. Ketika Si Tanggang sedang meninjau kapal itu, dia terdengar bahawa orang kampung mengatakan, sekiranya bekerja sebagai anak kapal, kita akan menjadi seorang yang kaya raya. Dia berminat untuk bekerja sebagai anak kapal. Dia pun pulang ke rumahnya. Apabila dia pulang ke rumahnya, dia berjumpa dengan ibunya. Dia menceritakan tentang kapal yang berlabuh di kampungnya itu. Si Tanggang meminta kebenaran ibunya untuk mengikut kapal nahkoda itu. Namun, ibunya masih belum membenarkan Si Tanggang mengikut kapal nahkoda itu. Si Tanggang cuba membujuk ibunya beberapa kali, namun ibunya tetap dengan pendiriannya, iaitu tidak membenarkan Si Tanggang mengikut kapal nahkoda itu. Pada malam itu, Si Tanggang tidak dapat melelapkan matanya kerana asyik terfikir akan kata-kata orang kampung yang menyatakan sekiranya bekerja sebagai anak kapal, kita akan menjadi seorang yang kaya raya. Dia bertekad untuk mencapai cita-citanya, iaitu menjadi seorang yang kaya dan terkenal. Jauh di sudut hati, dia juga berazam akan membuktikan kejayaannya kepada ibunya yang tercinta. Demi masa depannya, dia bertekad meninggalkan rumah itu, lalu menuju ke kapal nahkoda itu. Setibanya di kapal itu, dia berjumpa dengan nahkoda kapal dan meminta untuk bekerja sebagai anak kapalnya. Disebabkan kesungguhan Si Tanggang, nahkoda kapal itu mengambil Si Tanggang sebagai anak kapalnya. Si Tanggang berazam akan bekerja dengan tekun sekali. Tidak lama kemudian, nahkoda kapal itu mengambil Si Tanggang sebagai anak angkatnya. Nahkoda kapal itu mengajar selok-belok ilmu pelayaran kepada Si Tanggang. Apabila nahkoda itu telah uzur, maka Si Tanggang dilantik menjadi nahkoda yang baru. Namanya menjadi terkenal. Sultan negeri itu tertarik kepada Si Tanggang, lalu mengawinkan Si Tanggang dengan putrinya. Si Tanggang membawa isterinya berlayar ke merata negeri. Pada suatu hari, Si Tanggang berlabuh di muara sungai, iaitu kampung asalnya. Berita tentang Si Tanggang berlabuh di kampungnya itu telah diketahui ibunya. Ibunya berasa sangat gembira, lalu menuju ke kapal anaknya itu menaiki sebuah sampan. Ibunya turut membawa makanan kegemaran Si Tanggang, iaitu pisang salai. Apabila ibunya tiba di kapal itu, seorang anak kapal melarang ibunya naik. Seketika kemudian, Si Tanggang dan isterinya muncul. Si Tanggang bertanya kepada pekerja itu tentang orang tua yang datang ke kapalnya. Pekerja itu memberitahu bahawa orang tua itu telah mengaku bahawa dialah ibu kandung Si Tanggang. Si Tanggang berasa malu untuk mengaku bahawa dialah ibu kandungnya. Dengan perasaan malu dan marah, Si Tanggang menyekik kepada ibunya dan tidak mengaku bahawa orang tua itu adalah ibunya. Ibunya rasa sangat sedih dan kecewa. Ibunya kembali ke daratan lalu memandang ke langit sambil berdoa kepada Tuhan agar Si Tanggang diberi petunjuk bahawa dialah ibu kandung kepada Si Tanggang. Baiklah kawan-kawan, apakah yang terjadi kepada Si Tanggang? Ya kawan-kawan, dengan tiba
tiba-tiba petir berdetum, angin bertiup kencang. Kapal si tanggang terumbang ambing. Dia sedar bahawa dia akan menerima balasan akibat derhaka kepada ibunya. Si tanggang meminta ampun kepada ibunya dan mengaku bahawa orang tua itu adalah ibunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Gelombangnya kuat memecahkan kapalnya. Apabila Ibu Rida, kapal si tanggang menjadi batu. Anak kapal juga bertukar menjadi batu. Si tanggang seterusnya turut menjadi batu. Pengajaran ialah janganlah kita derhaka kepada ibu dan bapa kita. Bak kata pepatah, syurga di bawah telapak kaki ibu. Ingatlah bahawa doa seorang ibu itu amat berkat. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.